Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya sekali lagi Cikgu Jamil bin Abu Bakar dari Maktab Mahmud Pokok Senar. So, untuk slot yang kedua ini pula, saya akan membincangkan berkenaan dengan teknologi angkasa lepas, tapi bab ni bab paling, orang kata apa, modern, sophisticated sekarang. Sebab sekarang dah banyak sangat apps yang berada dalam handphone, yang berada dalam gadget kita, dan salah satu apps yang menjadi nadi orang kata apa kehidupan kita sekarang iaitu GPS ataupun sistem penentuan sejagat. Dalam bahasa Inggerisnya ialah Global Positioning System. Jadi saya rasa benda ini bukanlah satu benda yang pelik ataupun yang baru bagi anak-anak semua. Semua biasa guna untuk untuk order barang dan sebagainya kan. Kita order dekat Grab Food dan sebagainya, kita just send location saja, ketak send location, dia boleh detect kita sehingga 3 kaki, 3 meter yang terdekat tu. Begitulah hebatnya GPS ini. Jadi untuk itu kita nak tahu juga bagaimana GPS ini berfungsi. Jadi GPS berfungsi, kita kategorikan terdapat 3 segmen, iaitu segmen yang terdiri daripada segmen kawalan. Segmen kawalan tu yang ada pada stesen yang kawal sistem tu lah. Okey, yang kedua ialah segmen angkasa. Segmen angkasa yang berada satelit-satelit semualah. Okey, dan yang ketiganya ialah segmen pengguna. Segmen pengguna itu ialah gadget yang kita pakai. Okey, 3 segmen tersebut. Okey, sekarang kita ceritakan segmen kawalan. Segmen kawalan terdiri daripada stesen kawalan utama, kemudian kita ada stesen kawalan utama alternatif, kita ada antena arahan dan juga kawalan, serta juga stesen-stesen pengawasan. Stesen utama ini dialah yang kontrol semua sekali aktiviti daripada kita kepada satelit. Sementara stesen pengawasan pula dia akan kontrol pergerakan satelit-satelit di seluruh dunia ini. Okey, jadi bagaimana dia berfungsi? Jadi isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan GPS akan dihantar ke stesen kawalan utama, di mana dia akan menjanakan mesej navigasi di bumi. Mesej navigasi ini kita akan dapat kalau dulu dalam bentuk koordinat, tapi sekarang dah mudah kita dapat dalam bentuk map, macam bentuk yang macam ni. Jadi kita boleh kesan kat mana kita duduk, kat mana kita nak cari sesuatu-satu ni. Jadi yang itulah yang dijalankan dalam stesen kawalan. Okey, sekarang kita pergi kepada segmen angkasa. Segmen angkasa terdiri daripada rangkaian satelit-satelit yang mengorbit pada ketinggian 20,000 kilometer. Jadi mereka ni 20,000 kilometer ni, apa cerita dia? Mereka duduk dalam kategori mana? Jadi 20,000 kilometer ni kalau kita ambil balik yang lepas, dia duduk dalam kategori MEO. Okey. Orbit satelit GPS ni lazimnya pula dia separuh segerak bumi. Semi-synchronous Earth Satellite, di mana tempohnya dia lebih kurang 12 jam saja dia pusing bumi. Dia bergerak 12 jam berpusing dengan bumi lah, berbanding dengan yang berada pada satu khatulistiwa tu dia pegun. Jadi dia bergerak 24 jam. Yang depa ni bergerak 12 jam saja. Okey, dan stesen angkasa ni, segmen angkasa ni, dia sekurang-kurangnya 4 satelit. Mesti ada 4 satelit. Iaitu pada sudut dia mesti lebih kurang 150 atau lebih. Pada paksi ufuk tu, dia mesti ada 4 satelit. Untuk dia mengesan kedudukan pengguna tu duduk di mana. Jadi antara maklumat yang dihantar satelit GPS ke alat GPS termasuklah posisi satelit,
dan juga masa isyarat itu dihantar. Jadi isyarat itu kebanyakannya menggunakan frekuensi yang sangat tinggi lah. Very high frekuensi dan ke atas. Itu isyarat dia. Okey, sekarang kita pergi kepada segmen yang ketiga, iaitu segmen pengguna. Segmen pengguna ni terdiri daripada peranti-peranti ataupun juga kita kenali sebagai gadget, di mana di dalam tu kita ada software-software yang tertentu, antara contohnya seperti Google Maps, ataupun juga Waze dan sebagainya. So dalam itu, kalau kita tengok lokasi yang style lama dulu, dia ada dua. Sama ada dia tulis dalam unit DMS, iaitu darjah, minit ataupun saat, ataupun dia guna decimal. Darjah tu dia ada perpuluhan berapa-berapa. Dia tak tukarkan perpuluhan tu kepada minit dan juga saat. Jadi yang kita tengok koordinat GPS itu ada dua jenis lah. Yang pertama, yang situ. Yang kedua, dia tunjuk juga arah. Sama ada kita arah ke timur ataupun arah ke barat, dan berdasarkan garisan Greenwich Meridian ini. Greenwich Meridian ni. Greenwich Meridian ni koordinat dia kosong lah ya. Itu dia berkenaan dengan koordinat untuk GPS ini. Jadi kalau kita tengok di sini kedudukan planetarium negara. Kalau koordinat GPS-nya dia ada dua lah, iaitu latitude dan juga longitude. Latitude ni bermula daripada garisan khatulistiwa, kita kenali sebagai 0 darjah. Sementara longitude berasal daripada garisan Greenwich Meridian tadi. Jadi kalau kita baca koordinat planetarium negara ni pula, dia 3 darjah 8 minit 22.4 saat north. North ni utara. Sementara untuk longitude dia ada 100 darjah 101 darjah 41 minit 22.53 saat east. Itu maksud east adalah timur. Kita tahu negara Malaysia berada di timur garisan Greenwich. Itu dia. Tapi kalau kita tukarkan kepada koordinat DD, koordinat format DD ni dia 3.13956. Yang ni yang belakang minit dan saat ni dia hanya tunjukkan dalam titik perpuluhan saja. Begitu juga dengan ni, dan dia perasan lagi satu, dia tak ada north ataupun east. Itu dia cerita dia. Sementara dan satu lagi, kalau kita tengok dia positif ya. Dia kalau berada di timur dia positif. Itu format DD. Sementara kalau kita tengok satu bandar nama dia Copacabana di Rio Janeiro, Brazil, kalau kita tengok dia punya latitude dia berada 22 darjah 58 minit 14.60 saat south. Makna dia berada di selatan garisan khatulistiwa. Sementara yang format untuk DD pula, kalau kita tengok, dia berada pada inilah. Okey, baik. Sekarang kalau kita tengok kegunaan GPS. Kegunaan GPS, jika kalau tengok, of course, dia yang pertama, yang paling penting ialah untuk tujuan navigasi. Jadi kalau kita tengok, alat-alat pengangkutan sekarang semua dilengkapi dengan GPS. Kalau kita beli kereta-kereta yang moden, kita boleh sama ada dia dah ada Android Autoplay dekat dia punya radio dia tu, sistem entertainment dalam kereta itu, kita plug je dekat telefon kita, dia akan terus tunjukkan dekat mana lokasi kita. Jadi di situ kita boleh install, boleh guna dua lah yang terkemuka, iaitu sama ada Google Map ataupun Waze. Jadi kegunaan dia yang itu. Yang kedua, kegunaan dia ni juga, selain daripada dia navigate kita, navigasi itu maksud dia memandu arah kita menuju ke tempat tertentu, dia juga membantu nak mengesan kod-kod lah kat depan tu. Yang pertama ada
kesesakan lalu lintas ataupun ada aksiden. Kalau ada aksiden, dia akan bagi tahu traffic jam, ada aksiden. Dia akan keluar maklumat-maklumat yang seperti itu. Jadi sistem ni juga boleh merancang jalan mana yang kita nak ikut yang menjimatkan masa. Dia akan reroute balik, dia akan pusing. Dia kata anda dibelokkan, dilencongkan mengikut aras baru. Dan kita boleh set benda itu ikut bahasa kegemaran kita. Bahasa Melayu pun ada, bahasa Inggeris pun ada. Okey, yang ini ialah contoh-contoh soalan yang keluar pada tahun 2022, tahun lepas. Dia kata apa? Rajah 8.2 menunjukkan 3 peralatan yang dilengkapi oleh aplikasi GPS lah. Okey, GPS ni. Jadi, wajarkan penggunaan aplikasi tersebut. Bila wajarkan tu maksud dia, kita kena bagi tahu apa dia kebaikan penggunaan aplikasi bagi peralatan Rajah 8.2. Agak-agak apa dia punya ni? Tadi saya dah sebut dah tadi. Apa dia punya penggunaan ni? Okey, yang pertama, of course, kita dapat mengesan ataupun menentukan lokasi sesuatu kawasan. Maksud dia, kita boleh tahu, kita boleh buat live. Okey, tengok kawan kita boleh ada kat mana, kita ada berapa meter daripada dia, ataupun kalau kita bawa kereta, kita boleh tahu kawan kita yang konvoi dengan kita tu berada berapa jauh di depan kita. Yang kedua, dia memudahkan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, kita boleh tahu berapa jauh lagi kita nak pergi ke satu tempat. Yang ketiga, dia boleh menjejak pergerakan objek ataupun individu. Ada device GPS yang sangat kecil. Kita boleh letak dekat kereta kita untuk mencegah orang mencuri kereta kita, kan? Dan difahamkan jenama seperti Tesla, Toyota, dah ada pun benda itu di dalam kereta-kereta keluaran mereka. Jadi bila kereta hilang, terus je kita boleh pergi, boleh key in, tengok tak dia ada kat mana. Dan alat tu sangat kecil dan dia tersembunyi lah. Orang tak tahu kat mana dia letak. Okey, yang keempat, dia memberi maklumat jarak pergerakan, tempoh aktiviti riadah dia lakukan, maklumat jarak pergerakan, berapa lama lagi dia akan habis perjalanan kita tu, dan juga dia memberi maklumat tentang masa. Jadi itulah jawapan-jawapan yang kebaikan yang kita kalau kita gunakan GPS itu tadi. Okey, ini adalah satu contoh soalan lagi. 13.2, diagram 13.2 menunjukkan 3 segmen GPS. Jadi dia suruh terangkan mana-mana dua bagaimana ia berfungsi. Jadi kita kata apakah fungsi segmen kawalan? Segmen kawalan terdiri daripada segmen kawalan utama, segmen kawalan dan segmen kawalan alternatif dan stesen pengawasan. Yang kedua, dia berada pada permukaan bumi. Yang ketiga, isyarat pula dihantarkan kepada satelit untuk menjana mesej navigasi. Dan keempat, dia akan menghantar maklumat daripada antena bumi yang ada dekat dia kepada satelit-satelit GPS. Sementara untuk segmen angkasa, dia terdiri daripada rangkaian-rangkaian satelit. Berapa satelit? Kena ada 4, sekurang-kurangnya 4 satelit. Dan dia mengorbit bumi. Mengorbit bumi pada ketinggian 20,000 kilometer. Lepas tu dia akan menghantar isyarat yang diterima daripada segmen kawalan kepada segmen pengguna. Dan segmen pengguna ialah device ataupun gadget yang berada di tangan pengguna yang digunakan untuk menerima isyarat GPS, di mana di situlah dia akan mengesan lokasi dengan menggunakan sama ada format DMS ataupun format DD. Jadi dua-dua yang tu untuk mendapat 4 markah. Okey. Itulah sedikit berkenaan dengan soalan dan juga apakah perkara yang penting yang akan naik daripada bab 9 ini. Jadi jumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Bye.